Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahtamil lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita semua pada petang yang berbahagia ini dalam rumahnya ini untuk sama-sama kita menunggu solat fardu zuhur secara berjemaah dan juga diisi dengan pengisian tazkirah yang dapat mendidik hati kita yang sentiasa lupa. Kita digelar insani, iaitulah pelupa. Sebab itulah perlunya kita menghadiri majlis-majlis ilmu dan tazkirah peringatan supaya dapat mengingatkan hati kita yang terlupa dek kerana kesibukan dunia kita ni. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Katakanlah sesungguhnya maut yang kamu lari darinya itu pasti akan mendatangi kamu. Lalu kamu semua akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Kemudian dia memberitahu kamu tentang perkara-perkara yang telah kamu lakukan dahulu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah, abang-abang, kakak-kakak yang saya kasih sekalian, tak perlu saya perkenalkan diri saya. Tadi pengurusi majlis pun dah perkenalkan. Yang saya hormati pengurusi surau, jawatankuasa, tuan-tuan dan puan-puan, warga kerja KWSP. Ya, ini kali pertama saya datang sini. Memang kali pertama lah sebab bangunan ni pun baru lagi kan. Dulu masa saya bekerja kat Kota Damansara ni, saya dulu sebagai pengetua di As-Safa. Kat sini ada As-Safa 1 section 5 tak silap saya. Ya, tahun 2013 gitulah. Lebih kurang 10 tahun lepas. Ni hutan lagi ni, tak ada apa kan. Tapi dah sesak dah. Sesak, petang-petang balik jam sesak. Ni dah ada pula bangunan besar macam ni, memang sesak lah saya anggap kan. Memang laluan dah ni kan. Namun bila kita fikirkan tanggungjawab kita kan, maka kesesakan itu adalah satu perkara yang lumrah. Mana-mana tempat pun akan berlaku sesak kan. Mana-mana tempat pun akan berlaku kesulitan, ada ujiannya. Namun ujian-ujian yang kita lalui ini tidaklah sehebat ujian-ujian ketika kita menghadapi sakaratul maut yang bakal menjengah kita sedikit masa lagi. Tak tahu berapa baki kita tinggal lagi, berapa bateri kita tinggal lagi, berapa persen lagi. Nak charge tak boleh. Yang boleh kita buat ialah kita menjaga baki-baki terakhir, minit-minit terakhir ini. Sebab apa? Berbeza kita dengan padang bola. Main bola ada minit kecemasan, kan? Ada penalti dan sebagainya. Tapi hidup kita ini tidak ada detik kecemasan, tak ada minit kecemasan, tak ada tambah masa 1 minit, 2 minit, tak ada. Likulli ummatin ajal. Setiap umat
dia ada ajalnya, ada tempoh yang telah ditetapkan. Tidak dapat diundurkan walau sesaat, tidak dapat dicepatkan walaupun sedetik. Iaitulah kematian yang tidak bersyarat. Ya. Saya menyempurnakan atau menguruskan jenazah lebih kurang 18 tahun. Banyak kisah-kisah kematian yang kita berjadikan sebagai ibrah, pengajaran untuk kita yang hidup. Kata Nabi SAW, ambillah pengajaran kepada orang mati. Ambillah ibrah kepada orang mati. Ambillah hikmah daripada kematian. Itu bukanlah kita pergi ke kubur, tengok dia, kita ambil tabaruk kepada kubur tu, tidak. Tabaruk kepada kubur ulama, tabaruk kepada kubur orang saleh. Pengajaran yang kita ambil waktu hidup dulu, apa dia buat? Ada tak yang dia buat tu kita buat? Itulah dia tabaruk, ambil keberkatan daripada ilmu yang dia buat, amal yang dia buat, bukan? Maka dalam hidup ini kita tak dapat lari. Satu hari nanti kita akan bersama mereka yang pergi dahulu bersama kita. Lalu apa persediaan kita? Ni tuan-tuan, satu bangunan KWSP, satu pekerjaan yang mana kita tahu salah satu kaedah persaraan, kan? Secara umumnya begitulah, memudahkan persaraan orang-orang yang bekerja dalam sektor swasta dan sebagainya. Jadi itu adalah perancangan untuk hari tua. Namun amat sedikit untuk kita merancang untuk hari akhirat. Perbelanjaan kita, gaji kita, kita sanggup potong untuk hari tua yang belum tentu lagi milik kita. Tantah yang kita carum, yang tuan-tuan simpan ni untuk generasi kita, untuk isteri kita, untuk anak kita gunakan, untuk direbutkan. Kata ulama, rezeki ni 3 bahagi dia. Apa yang kita makan, maka dia akan jadi najis. Apa yang kita simpan, dia akan jadi rebutan. Dan apa yang kita sedekah, kita infakkan, itulah harta kita sebenar. Maka itu antara persediaan dia. Kan? Apakah persiapan kita? Ya, banyak yang telah digariskan oleh ulama kita, yang mana persiapan-persiapan menuju hari yang pasti akan kita lalui. Ya, itulah antaranya ialah yang kita perlu sebut. Yang pertama, tentulah perbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia rasa macam diri dia jahat sangat. Aku ni dah 40 tahun dah. Saya ada kenal beberapa orang yang mana dia tak tahulah, dia okey, layan dengan orang baik, kawan-kawan dia baik, tapi dia tak nak solat. Tak nak solat. Kita pun tak pernah tanya dia secara direct kenapa tak solat, kan. Tapi adalah 2-3 orang yang pernah saya tanya, kenapa kamu tak solat? Dia kata, entahlah, macam tak ada keinginan. Bukan apa, dia yakin Allah tu Tuhannya. Dia yakin lagi dia masih Islam. Tapi dia tak nak solat. Tu je. Kenapa? Kerana dia rasa dia terlalu banyak dosa. Bagi dia, Allah Ta'ala tak akan terima dia dah. Dia sanggup terima apalah Allah nak bagi pada aku nanti. Ini orang yang putus asa kepada Allah Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala pujuk dia. Orang-orang begini Allah pujuk. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, Allah sebut, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la ta'natu min rahmatillah. Allah pujuk, katakanlah wahai Muhammad, Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allah kata ayat ni kepada siapa? Bukan kepada orang-orang yang memang dah sedia alim, yang memang dah soleh, memang dah baik. Tapi Allah tujukan ayat ini pada orang yang paling jahat. Kita yang paling jahat, yang banyak dosa, yang mana kita sendiri je tahu dosa kita menggunung macam mana orang lain tak nampak. Kita, Allah tuju pada orang yang jahat. Ini paling jahat lah ni. Tapi ayat ini Allah tuju dengan kata-kata yang baik. Ya ibadi, wahai hambaku, Allahu Akbar. Punyalah Allah Ta'ala ini Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih, penyayang, pemurahnya Allah Ta'ala ni. Dia panggil kita dengan kata-kata baik lagi. Cuba kalau kita kerja tuan-tuan sini, kan, ada anak buah, ada pekerja bawahan kita yang kerja sambil lewa. Macam mana? Datang kejap datang, besok cuti. Datang lambat pukul 10, balik pukul 3 awal balik, kan. Agak-agak tuan-tuan cakap macam mana?
wahai pekerjaku, ada tak? Hai stafku, kau nak kerja ke tidak? Tak ada. Kita akan cakap, oi mangkuk, kau ni ingat ni company ayah kau. Kita akan keluar kata-kata kesat. Sebab apa? Kegeraman, marah kita kepada orang yang tak nak ikut cakap kita, tak nak ikut apa yang company dah serahkan pada dia. Tapi Allah Ta'ala itu yang selayaknya patut marah pada kita, dia pujuk pula kita. Dahlah kita ni keras kepala, degil sangat. Hati kita ni kematu sangat. Ya ibadi, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Allah tak kata kamu buat jahat, Allah rugi. Tak. Sikit pun Allah tak rugi. Kalau satu dunia ni himpun, ramai-ramai desak, kami tak nak solat. Katakanlah wa'iyazbillah, kan? Allah sikit pun tak terjejas. Sikit pun tak terjejas kekuasaan Allah, sikit pun tak terusik kerajaan Allah Ta'ala. Tetapi Allah sebut ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Diri mereka melampaui batas terhadap mereka. Mana mereka ni menzalimi diri kita sendiri. Tengok, mula-mula Nabi Adam turun, diturunkan daripada syurga. Nabi Adam AS dan Siti Hawa AS turun, maka dia merayu pada Allah, menangis. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, ampunkan dosaku. Allah Ta'ala terima tak? Tak terima. Lama sangat Nabi Adam menangis, air mata membekas, sampai ada riwayat mengatakan pipi Nabi Adam AS membekas laluan air matanya. Sehinggalah Allah Ta'ala utuskan Jibril AS ajarkan kepada Adam doa yang sepatutnya dia ucap, yang kita sekarang amalkan. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri. Allah suruh kita mengaku bahawa bukan aku yang zalimkan engkau, engkau yang zalimkan diri kau sendiri. Wa in lam taghfir lana, jika kau tak ampunkan aku ya Allah, wa tarhamna, dan tak kesian pada aku ya Allah. Allah suruh kita minta dua benda, bukan keampunan Allah saja, tapi rahmat Allah kita minta. Wa tarhamna. Kalau tak ada dua-dua ni tuan-tuan, lanakunanna minal khasirin, kamu termasuk dalam golongan yang rugi. Allahu Akbar. Bila Nabi Adam baca doa itu, barulah Allah Ta'ala mengampunkannya, dan Allah Ta'ala menemukannya dengan isterinya, sehinggalah berkembang biak kita. Ini doa yang kita perlu amalkan. Keakuan bahawa aku yang buat dosa, Allah Ta'ala tak campak aku ke arah kebinasaan. Kita bagi laluan untuk azan dulu, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Baik, kita sambung sikit lagi. Ya. Allah sebut bagi orang yang berdosa ini, la ta'natu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Dosa kamu banyak sangat, tapi Allah pujuk kamu, jangan putus asa daripada Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia ampunkan semua dosa. Dosa bergundung macam mana pun Allah ampunkan. Innahu wal ghafurur rahim, kerana sesungguhnya dialah yang maha pengampun, dia juga yang maha mengasihani. Yang mengasihani kita ni Ar-Rahim, sifat kasih sayang Allah pada kita. Sampaikan dosa macam mana menggunung pun Allah pujuk kita kembali. Maka perkara pertama yang perlu kita buat sebelum kita bertemu dengan kematian ialah banyakkanlah istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kedua, betulkan ibadah solat kita dan belajar untuk lebih khusyuk. Ini satu hal, kerana solat dengan ibadah lain umpama kepala dengan badan. Kepala dengan badan penting. Kalau seorang tak ada tangan dia terpotong, boleh hidup. Tak ada kaki, boleh hidup. Tak ada kepala, matilah dia. Sebab kedudukan kepala ni penting dengan badan. Maka itulah kedudukan solat dengan ibadah lain. Baiki solat kita. Jangan rasa kita dah bagus dah solat. Kan? Tengok macam mana betul ke tumakninah kita. Betul ke bacaan kita. Betul ke selawat kita. Betul ke apa yang kita buat dalam solat, yang perkara-perkara wajib, yang berkaitan dengan hukum fi'li, hukum qauli dan sebagainya, itu maknanya kita kena baiki. Kedudukan tu. Betul tak? Kita punya rukuk tu sempurna ke tidak? Waktu kita sujud, lengkap tak anggota sujud kita? Ni kena perhatikan. Kadang-kadang orang solat berpuluh tahun. Dah berpuluh tahun solat, rupanya solat dia tak sah. Kita takut begitulah. Kan? Dalam keadaan sujud, kaki kita jengkit. Itu pun batal lah. Sebab apa? Rukun sujud tu 7. Wajahnya ni, muka ni, dahi ni. Dahi, ulama kata dahi tepatnya. Ataupun sekali dengan hidung. Tangan kiri dan kanan. 2, 3. Kemudian apa lagi? Ni, dua-dua lutut kita ni. Dan juga anak jari kaki. Anggota wajib dalam sujud. Tak boleh kita lurus begini. Tak boleh kita lipat ke dalam. Dia mesti lipat jari ni yang kena dekat anggota, dekat tempat sujud. Jadi perbaiki solat antara persediaan kita yang perlu kita buat. Kemudian menyelesaikan, yang ketiga, selesaikan semua hutang piutang kita sebelum mati. Sebab apa? Roh orang mukmin pun akan tergantung antara langit dan bumi kerana hutang yang belum diselesaikan. Ini masalah. Jangan tangguh-tangguh. Kan masalah kita ialah kita bila meminjam kita senang nak minta. Tapi bila kita nak membayar, kita tangguh nantilah. Kemudianlah sikap menangguh inilah menyebabkan seseorang mukmin bila mati rohnya akan tergantung. Bahkan bukan saja mukmin, orang yang mati syahid pun tergantung. Seseorang yang baru meninggal dunia, setelah ketika malaikat maut nak ambil nyawa dia, waktu tu malaikat-malaikat lain yang datang daripada langit turun nak menyambut dia. Ketika itu malaikat dah standby kain kapan daripada syurga, dah standby wangian daripada syurga kasturi. Bila rohnya diambil keluar oleh malaikat maut, terus disambut oleh malaikat-malaikat, terus dipakaikan dengan kain kapan daripada syurga, diletakkan wangian daripada syurga, terus dibawa mengiringi ke langit. Orang yang beriman sampai langit pertama, malaikat langit pertama akan bertanya, roh siapakah yang wangi ni? Maka disebut ini adalah roh si Fulan bin Fulan. Maka sampailah langit kedua, langit ketiga, sehinggalah bertemu dengan Allah Ta'ala, dan amalannya disimpan di satu tempat yang namanya Lembah Illiyin, tempat orang yang beramal soleh. Maka disimpan ataupun diminta untuk kembali ke tanah, kerana di situlah dia akan dibangkitkan semula. Maka itu orang yang beriman. Tapi kalau orang beriman itu ada tanggungan hutang yang belum selesai, tertangguh, sampai saja langit pertama, malaikat akan bertanya, minta maaf ataupun jangan kamu lalu kat sini. Kenapa? Masih ada perkara urusan dunia yang belum selesai daripada si Fulan. Maka amal dia selama ini tak dapat nak selamatkan diri dia. Tergantunglah amalan dia. Allahu Akbar. Ini kita takut. Sebab tu Nabi SAW berkeras dalam bab hutang ni. Nabi hampir tak nak solatkan jenazah sahabat yang meninggal dunia. Ditanya, ni arwah ada hutang tak?
Sahabat kata, ada Rasulullah. Nabi tak cakap banyak, Nabi terus keluar. Kemudian sahabat pun panggil, ya Rasulullah, aku akan jamin hutang dia. Aku bayar hutang dia. Nabi dengar orang tu cakap nak bayar hutang dia, baru Nabi datang balik, Nabi nak solatkan jenazah dia. Kemudian besok Nabi tanya dia, yang nak kata nak tu, kau dah bayar belum? Allah, ya Rasulullah, aku lupa dah. Aku bisnes, aku sibuk, nanti aku bayar. Lusa Nabi jumpa dia lagi, kamu dah bayar belum? Ya Rasulullah, pagi ni aku banyak hal, nanti petang aku bayar, Hari ketiga Nabi jumpa dia lagi, kamu dah bayar ke belum? Dah Rasulullah, semalam lepas jumpa kau, aku terus selesaikan hutang dia. Apa kata Nabi? Baru sekarang sejuk kubur dia, baru tenang arwah tu sekarang, kata Nabi. Punya Nabi bimbang. Sebab itulah kita tuan-tuan, bab ini sebelum orang beredar, kita akan minta waris-waris ke depan untuk isytiharkan. Sekiranya arwah ni ada hutang piutang, bolehlah tuntut pada kami waris-warisnya. Adalah lebih baik jika tuan-tuan halalkan. Begitu, supaya tanggungan tu jatuh kepada waris-warisnya tadi. Itu penting tu kan. Sebab tu antara perkara wajib terhadap harta si mati yang baru mati, apa benda yang wajib selesaikan? Sebelum diagihkan, wajib selesaikan hutang dia. Hutang ni termasuklah kos pengurusan jenazah, kena selesaikan. Kemudian hutang-hutang dia. Janganlah kita baru orang tu meninggal dunia, terus kita nak agihkan harta faraid semua. Memanglah faraid itu penting, tapi hutang tu jauh lebih penting. Habis dah duit dia, bayar hutang orang, tak ada apa tinggal. Itu lebih baik daripada waris dia terima duit, tapi hutang dia masih tergantung. Pernah berlaku juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat mengadu, "Ya Rasulullah, si Fulan ni meninggal, tapi dia meninggalkan lebih kurang 2 dinar saja." Duit dia 2 dinar je, tak banyak. Kan? 2 dinar ni sebabkan yang bercakap tu ialah abang kepada arwah, abang kandung dia. 2 dinar ni aku tak nak ambil, tapi aku nak bagi kepada keluarganya. Dia masih ada isteri, masih ada anak. Maka kata Nabi, bagilah. Tapi Rasulullah, ada satu orang perempuan Yahudi yang menuntut hutang arwah ni sebanyak 2 dinar. Tapi dia tak datangkan bukti. Bukti pun tak ada. Dia minta je duit. Arwah ni ada hutang aku ni 2 dinar. Kata sahabat tadi, macam mana Rasulullah? Apa jawab Nabi? Bayar hutang dia. Kalaulah orang itu berkata benar, kalau perempuan Yahudi itu kata benar, maka sesungguhnya itu dapat menyelamatkan si Fulan tu daripada azab. Tapi sekiranya perempuan itu berkata dusta, bohong, maka dia akan dapat balasan, tapi duit yang diberi itu akan menjadi pahala kepada yang mati tadi. Maka begitu sekali Nabi berkeras dalam bab hutang, tuan-tuan. Sebab itulah kita kena menyelesaikannya segera. Jika tak mampu nak selesaikan, kata Nabi, tulislah wasiat. Barang siapa yang baring di tempat tidurnya selama 3 hari berturut-turut, maka tulislah wasiat. Itu dia wasiat, apa benda yang tak dapat diselesaikan lagi sebelum dia mati. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentulah sebelum kita meninggal dunia, banyakkan sedekah jariah. Ini termasuk dalam hal yang Nabi sebut 3 perkara yang mengiringi anak Adam, yang dimulakan dengan sedekah jariah, kemudian disebut sebagai ilmu yang bermanfaat, kemudian disebut sebagai anak soleh yang berdoakan. Ini termasuk dalam perkara 4, 5 dan 6 yang kita nak bincangkan. Tapi saya rangkumkan sekali, sedekah jariah inilah yang Nabi SAW tekankan kita. Cubalah kita cari apa benda yang mengekalkan kita. Selagi kita hidup, kita bagi, dan setelah kita mati, kita dapat manfaat dia. Ini pahala jariah dia. Contoh kan, ada orang sumbang mikrofon ni. Surah tak payah keluar duit, saya nak sumbang mikrofon ni. Maka selagi digunakan manfaat pada orang lain, maka selagi itulah dia dapat pahala walaupun dia dah meninggal. Sehinggalah benda dah rosak, tak diguna, terhentilah. Lepas tu jangan kita sedekah sikit-sikit je. Sedekah ni, mic ni sikit, meja ni, benda-benda yang kekal. Benda harta wakaf ni dia tak boleh dipindah milik, kan? Maka benda tu selagi ada manfaat, orang boleh guna, kita pun merasa saham dia. Siapakah khalifah wakaf yang paling besar sekali? Iaitulah Sayyidina Uthman ibn Affan. Seorang yang menginfakkan hartanya sehingga hari ini masih terkesan. Itulah ketika dia menginfakkan telaga Ar-Rumah milik seorang Yahudi. Dia panjang cerita, tuan-tuan.
Ya, saya baru ni pergi buat umrah, saya sempat ke menziarahi Telaga Ar-Rumah yang asal, yang dihadiahkan ataupun diwakafkan oleh Saidina Uthman kepada orang Islam. Tapi dipagar, sekarang ni jadi milik Kementerian Air Saudi. Dia tak boleh orang masuk, kan? Muncullah ketika tu, saya ada sahabat saya pelajar Universiti Islam Madinah. Dia kata, "Ustaz, doa banyak. Orang musafir ni insya-Allah Allah makbulkan." Saya kata, "Ya Allah, rezekikanlah aku. Aku nak tengok macam mana rupa Telaga Rumah ni." Dia pagar, tuan-tuan. Rezeki saya masuk kat pintu, ada pintu depan tu ambil gambar lah, ada signboard. Kat belakang tu ada pintu lain. Pintu untuk telaga tu lah Kementerian Air. Pintu tu terbuka, tak ada orang. Terbuka, tak ada guard ke apa. Saya pun bagi salam, "Assalamualaikum," 3 kali. Tak ada orang ni kan. Kita pun masuk. Nah, masuklah. Kemudian tak ada orang, nampak air tu mengalir macam tu, kan jernih je. Minum air tu. Ya Allah, macam ni rupanya Telaga Rumah, kita ambil barakah daripada situ kan. Kemudian keluar, barulah jumpa pegat dia tu. Ni Allah tak nak izinkan lah. Dah lepas dah puas dah, baru jumpa guard dia. Muka dia marah lah, bengis kan, sebab masuk tempat larangan. Lepas tu kawan saya ni mujurlah, dia dah tahu dah PL orang tempatan tu. Dia kata, "Ya Syekh," kata dia. Dia cakap bahasa Arab tu, "Syekh, ini sahabat saya muallim daripada Malaysia. Dia berdoa nak masuk tengok Telaga Ar-Rumah. Masya Allah, Allah kabulkan doa dia. Kita datang-datang tengok pintu terbuka. Kami bagi salam, tak ada orang menyahut. Kami fikir dah buka, kami masuklah." Kan? Jadi kalau Syekh minta dia doa, insya-Allah Allah Taala kabulkan. Dia pun gelak kan. Gelak. Maksudnya seronoklah tu kan. Pandai mengayat dia kan. Rezeki. Kalau tidak kena tahan, tuan-tuan. Dia kena buang universiti kalau kena tahan. Tapi itulah dia, bila kita bersungguh-sungguh minta, nak pula dekat tempat bumi haram, Allah kabulkan. Apa yang kita minta, Allah kabulkan. Ya, saya tengok, ya Allah, telaga tu mengalir, memberi manfaat. Dia ada pula satu bank atas nama Uthman Ibn Affan. Masya Allah, pahala jariah dia berkekalan. Kita pun nak begitu juga. Maka carilah tempat yang sebaik-baiknya. Sekarang ni banyak orang buat telaga-telaga di mana, contohnya dekat Myanmar ke, mana-manalah tempat. Tapi tuan-tuan kena tengok juga, banyak juga menipu. Kan? Dia sumbang-sumbang mana telaga dia, tunjuk gambar. Padahal telaga tu semua orang gambar yang sama. Kan? Ada. Ni banyaklah sindiket. Kita kena berhati-hati, jangan sia-siakan pahala kita. Takut jadi sedekah biasa je, bukan sedekah jariah. Ya. Kemudian menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu ini bukan hanya semata-mata tuntut ilmu agama. Agama lagi baguslah. Kemudian kita ajarkan pada orang lain. Kita belajar Quran, belajar alif bata. Kemudian kita ni tak mampu nak ajar orang lain, ajar anak kita. Alif bata. Anak pun ikut alif bata, dia dapat. Kemudian dia belajar tempat lain pula. Kita yang mengasaskan, kita yang dapat lebih. Allahu Akbar. Itu kalau kita belajar ilmu lain, ilmu hal-hal yang berkaitan dunia, tentang sains ke, matematik ke, kita pandai English ke, kita pandai pengurusan ke, kita pandai berkebun ke, kita pandai buat roti canai ke, kita pandai mekanik ke, apa ke, kita ajar orang lain pula. Ajar orang lain, okey, ni ilmu pengurusan, account, contohnya kita buat account, ajar pada orang, kau buat gini, okey. Kemudian orang yang buat tu pula dengan belajar manfaat yang kita ajar pada dia, dia dapat cari rezeki. Dia boleh sebarkan manfaat. Selagi dia guna manfaat tu, selagi itulah kita dah mati dapat pahalanya. Dan kemudian kalau disampaikan kepada orang lain pula, pahala tu datang pada kita lagi. Itulah ilmu bermanfaat, tuan-tuan. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang keenam tadi kita sebut ialah doa anak yang soleh, yang mendoakan kedua ibu dan ayahnya. Ini penting. Macam mana nak doa anak yang soleh? Kita kena jadikan anak kita yang ada sekarang ni soleh dan soleha. Jadikan. Kan? Macam mana? Tak mampu nak ngajar dia, kita sibuk kerja. Hantarlah kelas mengaji. Hantar kelas paduan. Hantar sekolah agama. Tak mampulah jauh sangat, upahlah orang datang ke rumah. Kan? Bayarlah tuition RM50, RM1 kan, sekali datang. Tak cukup duit pula, tak mampu pula. Buka je YouTube. Banyak orang sekarang mengaji kan. Tapi kita sama-samalah tengok. Takut sekarang ni YouTube pun kadang-kadang ada yang tak betul kan. Jadi kita kena tapis. Pastikan agama tu sampai pada dia, dia dapat manfaat. Banyak sekarang ni tuan-tuan kan. Kita sibuk sekarang ni nak ajar anak Quran tak boleh. Sekarang dia pula Al-Quran digital, elektronik.
Tekan dia pen tu, surah Imam Sudais boleh baca, Misyari boleh baca. Makna kata macam-macam kaedah sekarang ni kita boleh dapatkan ilmu, kan? Tapi dalam masa sama usaha jugalah untuk berdepan dengan guru, kan? Jadi anak yang soleh ni dibentuk daripada kita ni. Kenapa Nabi tekankan anak yang soleh? Kenapa Nabi tak tekankan kepada cucu? Kenapa Nabi tak tekankan kepada kawan-kawan? Sebab anaklah yang pasti akan kenang kita sehingga dia mati. Kalau kita meninggal, tuan-tuan, keluarga kita sedih, kawan kita sedih, saudara mara kita sedih, jiran kita sedih, pekerja kita sedih. Semua sedih. Tapi mereka sedih biasanya dalam 1 hingga 3 hari je. Kemudian yang tinggal hanyalah keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Cukup sebulan, kawan-kawan kita melupakan kita. Tinggallah keluarga kita, saudara mara kita kenangkan kita. Cukup setahun, saudara mara pun dah lupakan kita. Tinggallah keluarga kita, iaitulah anak-anak kita yang akan sentiasa mengenang kita dalam setiap solatnya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Dia doa lepas solat. Itu je yang doa kita. Cucu kita pun belum tentu doakan kita. Kita sendiri pun ada tak kerap kita doakan atuk nenek kita? Kita pun jarang. Sekali lah kan selitkan nama atuk nenek. Jadi anak tu je yang akan doa kita. Sampai dia mati, habislah kita. Sebab itulah Nabi tekankan, bentukkanlah anak yang soleh. Jadikan anak kita anak yang soleh. Ya, ada orang yang kadang-kadang dia keras bab ni. Saya pernah jumpalah dalam pengurusan jenazah ni macam-macam orang pelik. Warislah jenazah tak ada apa. Kan? Walaupun saya uruskan jenazah macam-macam, ramai orang tanya saya, "Ustaz, ada tak cerita pelik-pelik?" Kan? Nak cerita pelik-pelik. Dia tak puas ke tengok cerita Mastika, kan? Tak puas ke tengok Tanah Kubur, kan, TV tu. Nak juga cerita pelik-pelik. Saya kata jenazah tak ada pelik-pelik, yang pelik-pelik waris banyak, kan. Macam-macam pelik PL. Ada sekali tu saya jumpa satu jenazah. Dia dah meninggal, kita dah uruskan. Anak dia seorang, muda-muda lagi. Kemudian lepas solat, masa solat saya katalah, "Bang, jadi imam?" Ayah kan. "Tak apalah, ustaz lah jadi imam." Kan. Okeylah, kita jadi imam. Kemudian lepas solat, biasanya tempat kita ni kita doa lah. Lepas solat tak adalah kita diam. Kalau belah Saudi sana memanglah dah jadi budaya ataupun cara mereka. Kita kat sini dah jadi uruf. Lepas solat kita doa tanda tangan. Perlu saya tanda tangan. Tiba-tiba dia halang. "Ustaz, tak payah baca doa." Oh, kotlah dia nak baca doa kan. Okey, baca doa pun. Tak, saya baca nanti. Okey. Kenapa tak boleh baca doa? "Ustaz, doa ni tak ada makna." Kenapa tak ada makna? Sebab Nabi sebut 3 benda je mengirangi orang yang mati. Katanya sedekah, kemudian ilmu manfaat, doa anak yang soleh. Oh, macam tu ke? Jadi doa saya, doa ustaz tak diterima, ni salah ni, kata. Oh, dia halang saya berdoa. Ini salah faham masyarakat. Ada sebagian orang macam tu. Kemudian saya kata, beginilah. Macam mana kalau saya doakan mudah-mudahan arwah ni ditempatkan dalam kalangan ahli neraka? Apa ustaz cakap macam tu? Kata tak makbul. Kata, saya cakap macam tu. Saya cuba nak bukakan hati dia ni, kan. Saya kata, yang memakbulkan ni tetap Allah, kan. Wa qala rabbukum ud'ini astajib lakum. Allah Taala ini bila kamu berdoa dia tentu akan perkenankan. Kita ikhtiar. Janganlah ambil kerja Allah makbul ke tidak. Kita ikhtiar. Yang Allah sebut 3 benda ni hal lain, nak menggalakkan kita berusaha sebelum kita mati. Tapi doa ni sesiapa doa pun Allah Taala terima. Jadi kadang-kadang ada juga orang salah faham ni. Ini NPL kadang waris, kan. Itu yang perkara yang ke-6. Dan yang ke-7, tuan-tuan, meminta maaf kepada semua orang yang kita pernah lakukan kesalahan kepada mereka. Tak payah tunggu raya, tak payah tunggu hari persaraan, tak payah tunggu hari-hari tertentu. Ya, ada orang yang kita pernah terumpat, pernah terfitnah, pernah sakit hati dia, pernah ambil barang-barang dia, maka pulangkan hak dia. Ini penting. Ya, itu bab maaf, minta maaf. Kita ni meminta maaf senang. Aku minta maaf ya, saya salah silap. Kemungkinan orang tu boleh maafkan kita. Tapi yang paling berat ialah kita memaafkan. Tu berat. Meminta maaf senang. Memaafkan tu susah. Melibatkan hati. Nak pula kalau orang tu dia sakit hati sangat, kau punya pasal lah, sampai sekarang aku menderita, kau punya pasal lah aku ni dipandang buruk oleh orang lain, merangkaklah besok kau cari aku. Kita cakap macam tu, kan. Besok kau merangkak cari aku. Sedih kita cakap itu, kan. Bila dia biasa cakap macam tu, sebenarnya dia telah perangkap diri dia. Perangkap. Kenapa perangkap?
besok ke akhirat, ketika ditimbang pahala dosanya dan dia layak masuk syurga dengan rahmat Allah, tiba-tiba Allah halang dia masuk syurga. Kenapa? Belum selesai lagi hutang kamu dengan manusia. Saya tak pernah buat salah ke orang pun. Saya tak pernah berhutang dengan orang pun. Memang kau tak buat hutang pada orang, kau tak buat salah ke orang, tapi kau tak lepaskan. Maknanya ada benda yang tergantung. Tak memaafkan pada orang lain. Dia yang buat salah, apa pula saya kena tanggung? Sebab itulah ini hari pengadilan. Allah nak bagi keadilan. Tak apalah, saya maafkan dia, saya nak masuk syurga sekarang ni. Dah terlambat. Kalau kau maafkan dulu kat dunia, Allah akan naikkan darjatmu di syurga. Allah Ta'ala akan mengangkat kedudukanmu. Allah Ta'ala akan bagi rahmat lagi. Tapi kamu tak maafkan. Tunggulah dia datang. Tunggulah. Betul lah kata-kata kita dulu. Merangkaklah kau besok cari aku. Merangkaklah dia. Rupanya merangkak kat padang mahsyar, tuan-tuan, bukan macam padang golf kita nak cari senang. Ya. Ini bukan taman ini bukan tempat reunion, tuan-tuan. Bukan tempat gathering nak jumpa-jumpa. Tak ada. Satu batang jarum, cuba campak kat laut. Cari balik jarum tu. Susah, tuan-tuan. Nak cari tak jumpa pun. Tak usah kata jarum. MH370 hempas katanya kat lautan Hindi. Sampai sekarang tak jumpa. Satelit canggih-canggih pun tak jumpa. Punyalah dunia ni yang kecil ni pun orang susah nak jumpa. Apatah lagi padang mahsyar yang luas, dihimpit pula dengan lautan manusia. Sehingga ulama kata tak ada tempat untuk kita berjalan. Mana kita berdiri, situlah kita duduk. Nak ke kanan tak boleh, ke kiri tak boleh. Macam mana kita nak orang cek kita? Tunggu. Berapa tahun ni ya Allah? 10 tahun dah. 100 tahun dah, 1000 tahun dah. Berapa lama ni aku nak masuk syurga ni? Belum, dia tak settle lagi. Ya Allah, penyesalan akan timbul. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati, maafkan orang dan minta maaf. Sebelum kata dah, wahai Fatimah, jangan kamu tidur selagi mana kamu belum memaafkan orang lain. Maafkan ya Allah. Memanglah Ustaz cakap sedang, kata orang kan. Hati saya sakit Ustaz. Saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh nak maafkan dia. Maafkan dia, itulah yang mampu kita buat. Tapi yang kita tak mampu buat ialah melupakan. Itu fitrah. Nabi SAW pun tak pernah lupakan kesalahan sahabat yang pernah bunuh bapa saudaranya. Allahu Akbar. Sayyidina Hamzah dibunuh dengan kejam. Kemudian orang yang bunuh itu masuk Islam. Dah bunuh dengan kejam dalam peperangan, disiatnya jantungnya, keluarkan jantungnya. Ya Allah, tak dapat digambarkan kesedihan Nabi. Kemudian dia masuk Islam, takkan Nabi nak tolak dia. Nabi kata, aku maafkan dia, tapi aku tak nak tengok muka dia. Nabi tak sanggup tengok muka dia, bukan kerana Nabi benci dia. Nabi takut bila tengok muka dia, mengenangkan kesakitan yang Nabi rasa dulu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada benda yang kita tak puas hati ke orang, kita maafkan dia dan cuba elakkan bertemu dengan dia. Itu antara perkara yang dibenarkan. Bukan maksudnya kita berjauhan kerana kita benci dia, tapi untuk mengubat hati kita supaya tidak terus hanyut dengan perkara-perkara yang merosakkan kita besok. Maafkan dia tuan-tuan. Itulah 7 perkara yang perlu kita buat sebelum kita mati. Dan sebagai pengakhiran tuan-tuan, saya nak kongsikan satu kisah yang suka saya kongsikan dalam mana-mana pertemuan pertama saya. Sebelum kita mati tuan-tuan, carilah satu amalan yang boleh kita buat tetapi ringan dan istiqamah. Amalan ringan tapi istiqamah. Solat, puasa buatlah macam biasa, tapi amalan yang sedikit. Apa je? Sedekah selalu ke? Setiap hari saya sedekah RM1. Sedekah. Tak kisah macam mana pun saya mesti bagi RM1 ke orang. Saya pernah berkenalan dengan satu orang jiran saya. Ya, jiran saya ni dah tua dah, tak adalah tua dalam 60-70 tahun lah macam tu umur dia, tua, lelaki. Dia selalu kalau jumpa orang, satu sifat dia yang orang kenal dia ialah dia suka bagi salam. Jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak kisahlah orang tu dia kenal ke tak kenal ke, orang muda ke, orang tua ke, baby ke, Assalamualaikum dek. Semua dia bagi salam. Kita rumah flat, rumah apartment tu apa ada lift, tu lift, Assalamualaikum. Siapa orang tua ni bagi salam? Tak apalah, jawab aku salam kan. Memang setiap hari. Dan dia sebelah surau kami tu ada kedai runcit lah. Waktu Zuhur, sebelum waktu Zuhur saya tunggulah. Satu hari tu saya tunggu.
nak masuk Johor, tunggu dengan jemaah ramai-ramai kat depan tu. Saya sembang dengan jemaah. Dia lalu depan surau. Dia pun tegur, "Assalamualaikum Ustaz." Dia tegur semua orang, "Assalamualaikum semua." Waalaikumsalam. "Mana Pak Ji?" Okay. Saya nak pergi kedai kejap. Okey, sebelah tu ada kedai. Tak lama kemudian dia patah balik. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Cepat Ji. Saya terlupa bawa duit," kata dia kan. Okeylah kan. Dia pun pergi naik atas balik. Kemudian tak lama lepas tu, dia patah balik. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam. Ni saya bawa duit." Okey Ji. Time tu orang dah berkata dah, ni tak betul ke ni kan. Untuk salam je kan. Biasanya kita bagi salam sekali dah lah, betul sembang kan. Kemudian dia pun patah balik. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." "Nah, saya dah beli roti dah." Okey. "Mana Ji?" "Balik dululah." "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam." Itu je terbaik dia. Sehingga orang situ panggil dia Pak Cik Assalamualaikum. Tak kenal nama dia. Orang panggil Pak Cik Salam, Pak Cik Assalamualaikum. Siapa dia? Tu orang tua tu kan. Dan yang paling menjadi buah mulut orang ialah dia ni tak pernah sekali pun masuk surau. Tegur orang selalu. Sembahyang berjemaah masuk surau pahit tak pernah kan. Orang pun cakap dia ni selalu bagi salam kan. Tapi surau tak pernah masuk kan. Biasalah orang kita bercakap. Kita mengatalah itu salah kita juga. Pernah tak kita tanya dia apa masalah dia? Tak pernah kan. Kita mengumpat belakang je lah berani kan. Satu hari tuan-tuan, malam Jumaat lepas kita baca Yasin tu biasalah ada jamuan lepas Isyak. Kemudian ada satu orang muda-muda panggil, "Ustaz, imam sini ke?" "Ya," kata dia. "Ustaz, saya nak minta bantuan, ayah saya baru meninggal." "Ayah siapa ya?" "Saya tak cam lah." "Pak Cik Johari nama dia." Saya kata, "Johari rumah tingkat berapa ya? Saya tak kenal." "Johari, lupa saya. Orang sini sungguh panggil dia Pak Cik Salam," kata dia. "Inna lillahi raji'un. Pak Cik Salam tu dah meninggal." "Ya Ustaz." "Kat mana jenazah dia?" "HKL, hospital besar." "Dah boleh bawa keluar dah?" "Dah Ustaz, tengah tunggu van jenazah." "Okeylah, bawa lah datang surau." Kemudian dalam pukul 11 malam saya tunggu jenazah pun sampai. Jenazah sampai, kita pun bawa lah dia masuk ke surau. Dan itulah kali pertama dia masuk ke surau menjadi jenazah. Pergi ke surau. Orang pun heran. Itu kali pertama. Orang pun bercakap, "Masuk juga ke surau kan?" Orang bercakap kan. Kemudian anak dia tanya, "Ustaz, nak letak mana ni? Kita nak uruskan bila?" Saya kata, "Kalau nak ke bumi, besoklah nak ke bumi. Pasal malam kubur tak siap." "Okey, kalau macam tu nak mandi bila?" Saya katakan, "Kita mandi malam ni." Kalau tuan-tuan tanya saya mana yang lagi elok, meninggal malam nak mandi malam ke esok? Mandi malam. Banyak hikmah dia. Pertama, badan dia lembut. Senang kita nak lenturkan badan dia. Kedua, bila dia dah mandi, badan dia bau wangi. Wangi, bersih. Maka orang yang datang pun selesa. Tak adalah bau busuk, bau hanyir ke apa mayat. Tak ada. Yang ketiga, bila dia dah siap mandi, dah siap kafan, maka orang yang datang tu, dia boleh terus solat jenazah. Sementara nak tunggu esok. Tak adalah sia-sia dia datang, tak mandi lagi ke? Solat bila? Solat pagi esok. Alamak, pagi esok saya kerja lah, tak dapat nak datang. Rugilah kat dia. Maka bila dah siap mandi kafan, boleh solat. Solat jenazah banyak kali pun tak apa. Kan tak ada masalah. Itu antara hikmah dia. Maka kita pun bawa lah ke tempat mandi, buka lah pakaian dia. Tiba-tiba saya nampak dekat perut dia tuan-tuan, ada satu kantung najis tergantung kat perut dia. Tebuk perut dia ni. Saya katalah, ni sakit apa arwah ni? Kanser usus Ustaz. Kanser usus. Baru saya tahu, selama ni saya tak tahu pun. Nampak ceria dia. Memang ayah dia kuat. Dia tak pernah tunjuk sakit dia kat orang. Kemudian saya pun buka lah najis tu semua. Buka beg tu. Tiba-tiba tanya dia, teringat. "Beg, nak tanya sikit boleh tak? Arwah abah ni, dia tak pergi ke surau kerana sakit ni ke?" Anak dia terdiam. Dia pandang saya, "Ya Ustaz, ayah saya ni, dia tak nak pergi ke surau sebab dia takut najis yang ada kat perut dia ni, kadang-kadang takut tercicik ke kapit. Takut bocor. Dulu sebelum dia sakit, dia baru duduk situ 2 tahun. Sebelum tu dia duduk tempat lain. Dia selalu pergi surau masjid. Dia memang orang masjid. Tapi kerana sakit tu, dia tak mampu nak pergi sebabkan takut kotor. Ya Allah, saya dah mula berambu air mata dah. Nangis. Kenapalah aku tak tanya dia, kenapa kau tak datang ke surau? Menyesal tuan-tuan. Waktu itulah baru nampak sebab dia tak datang. Kita sangka dia tak datang sebab dia memang tak datang. Kita tak pernah tanya dia. Maka kita uruskan jenazah dia dengan baik, dengan sempurna. Najis pun clear, semua tak ada najis. Kemudian besok pun selesai. Besok tu nak ke bumi.
Di tanah perkuburan kami itu, Taman Ibu Kota, kalau tuan-tuan masih tahu, orang duduk KL tahulah, kubur tu daripada tahun 60-an. Dia dah ada siap lubang dah, dululah. Sebelum ada jenazah, dah ada 4-5 lubang dah siap gali dah. Orang meninggal baru buat lahat. Jadi pagi subuh tu hujan lebat, selebat-lebatnya. Sehinggalah pukul 8.30, kita janji pukul 9 nak ke bumi. Saya risau dah. Macam mana nak ke bumi jenazah ni, lebat hujan ni. Kena hujan baru renyai. Bukan dalam 15 minit, saya telefon orang kubur. Dah siap ke buat lahat? Dah siap Ustaz. Sikit lagi ni, dah boleh dah solat jenazah. Boleh dah gerak. Okeylah, kita berhenti bergurau, jom kita geraklah. Orang kubur kata dah boleh dah. Sampailah selesai solat, kita pun bawa jenazah ke kubur. Waktu tu tuan-tuan, air di kubur tu penuh banjir. Tahulah kalau KL kalau banjir macam mana? Tapi kubur banjir. Lubang-lubang kubur yang gali tu semua penuh dengan air. Tapi lubang kubur arwah, Allahu Akbar, airnya tak ada. Ini cerita tuan-tuan, cerita benar, bukan cerita bastikah. Air tak ada. Saya tengok air, lumpur adalah kat bawah tu, becak-becak sikit, tapi tak ada air bertakung. Saya tanya pada penggali kubur, cepat betul awak buang air ni? Taklah Ustaz. Sebelum saya datang sini nak buat lahat, memang lubang dia ni dah tak ada air, air dah tersejat dah. Yang herannya tepi kubur dia tu, patutnya air mengalir ikut laluan air tanah. Dan yang lagi heran, sebelah kubur dia tu ada pondok wakaf. Atap dia tu bumbung air jatuh, menitik masuk ke dalam lubang, dia macam tenggelam terus air tu. Allahu Akbar, saya kata, kenapa jadi macam ni? Saya tanya pada penggali kubur. Biasalah Ustaz, adalah arwah ni buat kebaikan yang kita tak tahu. Kan? Dia pun tahu sebab mungkin ada pengalaman yang dia pernah ikut sebelum ni. Jadi saya kata pada dia, ya Allah, besar betul lah pahala dia ni. Kemudian selesai ke bumi, saya tanya anak dia, apa amalan arwah? Ada tak solat tahajud? Jarang Ustaz. Ada tak sedekah? Dia pun tak adalah senang sangat Ustaz. Dia jaga mak ayah ke? Mak ayah dah lama meninggal. Apa amalan orang tua ni? Ustaz, saya pun tak tahu apa amalan ayah saya, tapi yang saya tahu daripada muda, daripada saya kecil, sejak saya lahir, saya tahu ayah saya ni kuat ataupun suka bagi salam pada orang. Itu saja amalan dia. Suka memberi salam. Dan itulah perkara yang dia buat sampai sekarang. Ustaz pun tahu kan? Allahu Akbar. Teringat saya satu hadis Nabi sebut, sebarkanlah salam, sambunglah silaturahim, bangunlah tahajud di malam hari, dan juga sebarkan salam, bagi makan pada orang lain, sambung silaturahim, bangun tahajud. Barang siapa yang buat, maka dia akan masuk syurga dengan selamat. Allahu Akbar. Amalan sedikit tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala berikan ganjaran yang besar. Sebab itulah sebagai pengakhiran tuan-tuan, carilah satu amalan dalam hidup kita yang mampu kita buat supaya istiqamah sehingga kita mati dengan amalan itu. Allahu a'lam bissawab. Saya minta ampun, tak maaf sebarang kekurangan, keterlanjuran kata-kata dah masih ambil, masa pun dah cukup waktu. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita pada tengah hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.